akan kami bawakan kepada Auda ya. Berkaitan dengan pendaftaran semula kad SIM prabayar telefon bimbit untuk membenteras penipuan dalam talian dan mengukuhkan keselamatan negara ya. Betul sekali, dan narasumber kita ni bawakan sudah pun berada di sebelah kiri saya. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Puan Hajah Siti Hairmi dan Puan Melissa Titi Merda, selamat datang kami ucapkan ke Sedia Rampai Pagi dan kesudian pada datang hari ini untuk menjelaskan tentang topik yang akan dibawakan pada hari ini. Dan mungkin soalan pertama saya ingin ajukan kepada Puan Hajah Siti ya, mengapa kad SIM prabayar perlu didaftarkan semula Puan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami mewakili pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi atas peluang bagi kami mengongsikan mengenai pendaftaran semula kad SIM prabayar telefon bimbit. Jadi bagi memahami tujuan dan objektif pendaftaran semula kad SIM prabayar ini, ada baiknya kita ni melihat dari perspektif yang lebih meluas sekali ya. Kita ni semua tahu dan kita ni pun dapat melihat di negara Brunei Darussalam pada masa ini, kita ni mempunyai kadar penggunaan perkhidmatan digital yang tinggi dengan liputan yang meluas. Alhamdulillah, ianya adalah satu perkembangan yang baik. Jadi untuk mendukung perkembangan ini serta menggalakkan penggunaan teknologi digital yang lebih meluas dan lebih efektif, sangat penting untuk kita ni mewujudkan persekitaran ekosistem digital yang selamat dan terjamin untuk para pengguna. Ke arah ini, usaha yang dilaksanakan oleh pelbagai pihak, baik pihak kerajaan, pihak AITI selaku pengawal selia dan juga para sektor swasta kita ni adalah seperti menekankan langkah-langkah keselamatan cyber atau cyber security, memupuk penggunaan yang lebih beretika dan bertanggungjawab, dan juga lebih penting juga untuk mengukuhkan perlindungan pengguna dari ancaman-ancaman cyber. Betul. Apa ancaman cyber yang semakin ketara pada masa ini, kali pun kita ni pun melarja mendengar, adalah seperti insiden penipuan dalam talian, online scamming, melalui panggilan dan sistem pesanan ringkas SMS, serta penyebaran maklumat dan berita palsu dalam talian. Betul. Dengan peningkatan ketara pengguna perkhidmatan telefon bimbit sejak kebelakangan ini, jadi timbul keperluan untuk kita ni memastikan rekod pengguna adalah tepat dan terkini. Ini adalah kerana rekod pengguna yang tepat, terkini dan teratur ini adalah penting dalam usaha berterusan kita ni ke arah mengukuhkan keselamatan negara. Kita ni akan dapat melalui data yang tepat dan terkini ini akan dapat mendukung agensi-agensi penguatkuasa undang-undang dalam membantras dan mengatasi aktiviti-aktiviti penipuan dalam talian online scamming yang menggunakan kad SIM telefon bimbit, dan juga dalam menangani penyebaran berita palsu secara dalam talian. Jadi dalam hal ini pihak AITI dengan kerjasama dan sokongan padu syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi iaitu Data Stream Digital Sdn Bhd DST, Imagine Sdn Bhd dan Progressive Sdn Bhd akan mengukuhkan lagi pelaksanaan langkah-langkah kawal selia berkaitan pendaftaran kad SIM prabayar telefon bimbit ini. Jadi itulah tujuan dan objektifnya. Baik. Mungkin ada yang tertanya-tanya pada ketika ini Puan, mengapa perlu untuk kita ni mendaftar semula kad SIM yang digunakan pada ketika ini? Terima kasih. Kalau kita ni melihat pada kaitan dengan perspektif tadi yang lebih meluas satu, pendaftaran semula ini bertujuan untuk melindungi dan memelihara kesejahteraan pengguna sebenarnya. Jadi melalui pendaftaran semula ini, ianya adalah untuk memastikan hanya pengguna yang berdaftar untuk kad SIM berkenaan yang boleh mengakses perkhidmatan telefon bimbit tersebut. Ini akan membantu mencegah kegiatan penipuan seperti pendaftaran kad SIM palsu menggunakan nama orang lain. Baik. Selain itu, ianya juga bertujuan untuk menangani sebarang penyalahgunaan kad SIM atau perkhidmatan telekomunikasi yang digunakan bagi tujuan atau kegiatan yang menyalahi undang-undang seperti online scamming dan juga penyebaran berita palsu. Jadi itulah mengapa ianya perlu didaftarkan semula. Jadi barulah kita ni mendengarnya pendaftaran semula ni. Adakah ia hanya terjadi di negara Brunei Darussalam ataupun ada di luar? Tidak sama sekali ya. Sebenarnya ada beberapa di serantau negara di serantau dan antarabangsa yang melaksanakan mempunyai peraturan yang serupa. Baik. Seperti Australia, Singapura dan Malaysia sebagainya. Jadi apa yang kita ni laksanakan ini adalah selaras dengan amalan terbaik serantau dan antarabangsa. Kita ni menyesuaikan jua
bawa apa tindakan ketanian ini dengan amalan terbaik global untuk memastikan keselamatan dan perlindungan pengguna ketani khususnya. Baik, bersama dengan Puan Melissa, mungkin dapat dikongsikan Puan, bila pendaftaran semula ini akan dijalankan dan siapa yang terlibat untuk mendaftar semula kad SIM prabayar mereka? Baik, terima kasih. Yang terlibat dengan pendaftaran semula ini adalah mobile prepaid users, iaitu pengguna-pengguna telefon bimbit prabayar. Semuanya akan dikehendaki untuk mendaftar semula. Untuk jelaskan Jua, bukan untuk menukar SIM cardnya, untuk mendaftar semula dengan tujuan untuk mendapatkan data yang terkini. Pada masa ini dianggarkan seramai 415,000 pengguna perkhidmatan prabayar di kalangan syarikat-syarikat DST, Progressive dan Imagine. Pendaftaran semula kad SIM ini akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut giliran yang akan ditentukan oleh syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan masing-masing mulai 2 Januari sehingga 31 Januari 2025. Desember, minta maaf. Desember ini 31 Desember 2025. Jadi pengguna-pengguna DST mereka bolehlah yang melanggan ataupun mendaftar sebelum 1 November 2024 ni, mereka adalah dikehendaki untuk menjalani proses pendaftaran semula dengan DST. Berlainan kepada Progressive dengan Imagine, pengguna telefon bimbit prabayar kesemuanya adalah dikehendaki untuk mendaftar semula dengan penyedia perkhidmatan berkenaan. Ingin juga dijelaskanlah di sini bahawa pendaftaran semula ini tidak akan melibatkan pengguna-pengguna postpaid pasca bayarnya, postpaid yang membayar bulanan bil atau tu, manakala mereka ni sudah terikat dengan kontrak perkhidmatan. So masing-masing pun rekod mereka memang sudah terkini lah. Jadi pengguna-pengguna postpaid tidak akan terlibat. Terjejas, tidak akan terjejas. Baik, ya, sekali lagi dikongsikan kepada habis kita mungkin masih lagi keliru apakan prepaid postpaid tadi. Apakan kita prepaid tadi yang bertop up. Yang setiap minggu ataupun setiap habis kredit penggunaan top up, lah sudah tu. Itu prepaid. Kalau postpaid yang dibayar bulan-bulan, secara bulanan yang mungkin dideduct ataupun habis kita perlu datang ke kaunter untuk membayarnya, itu adalah postpaid ya. Jadi hanya dijalankan diberikan kepada mereka yang mendaftar prepaid sahaja ya, yang men-top up itu untuk mendaftar semula akan kad SIM prabayar Auda. Dan untuk apa tu mengemaskinikan maklumat-maklumat mereka. Jadi Puan nyatakan tadi mereka mempunyai giliran mereka. Bagaimana mereka tahu atau pengguna-pengguna SIM prabayar ini mengetahui giliran mereka ataupun tempoh masa untuk mendaftar semula ni, Puan? Okey. Pengguna-pengguna kad SIM prabayar prepaid ni akan dimaklumkan melalui notifikasi SMS dari penyedia perkhidmatan masing-masing mengenai tempoh, masa dan giliran untuk mendaftar semula. Penting untuk diberi perhatian jugalah bahawa mesej pendaftaran semula hanya akan datang melalui SMS, bukan melalui panggilan atau teks aplikasi WhatsApp atau Telegram. Ini untuk mengelakkan kemungkinan penipuan atau scammersnya, di mana scammer ni menyamar sebagai penyedia perkhidmatan untuk mendapatkan data peribadi pengguna tersebut. Menekan link tahap-tahap. Betul. Pelanggan kad SIM prabayar disarankan juga untuk melengkapkan pendaftaran mereka dalam tempoh masa yang ditetapkan. Ini untuk itulah mengelakkan daripada perkhidmatan seorang ni terjejas ataupun mengelakkan sebarang kesulitan. Okey. Baik. Berapa tu akan men-top up? Berapa tu akan mendaftar semula? Atau contoh. Soalan. Berapa tu akan maknanya mendaftar semulanya, mengusahakan diriku sahajanya. Apa yang terjadi jika sekiranya mereka tidak melakukan dalam tempoh yang diberikan? Setiap kad SIM prabayar ni akan diberi tempoh 90 hari atau 3 bulan. Baik. Okey, apa akan terjadi kalau indah ataupun gagal mendaftar semula? Selepas 60 hari, ingat ya tempoh masa tu 90 hari. Selepas 60 hari
maksudnya hari yang ke-61 jika gagal mendaftar semula, perkhidmatan yang berbayar seperti panggilan keluar, SMS ataupun menggunakan data internet, value added service juga akan disekat sementara, akan ditangguh sementara sehingga ia mendaftar semula. Jadi tu dari hari pertama ke hari yang ke-60 mesti daftar semula. Hari 61 tak daftar, perkhidmatan akan disekat sementara. Lepas tu pengguna tersebut akan diberi 30 hari lagi tempoh lanjutan 30 hari untuk mendaftar semula. Dalam 30 hari itu, yang bulan yang ketiga lah, jika gagal lagi hari yang ke-91, akaun perkhidmatan atau nombor pengguna kad SIM tu akan dinyahaktifkan. Maksudnya fully deactivated. Tidak dapat pakai lagi lah maksudnya tu. So kalau tak mendaftar, itulah akan jadinya. Jadi customer ataupun pelanggan pengguna tu tidak dapat pakai lagi lah, tidak berguna. Nombor mereka itulah. Jadi kalau mereka sekiranya lah Puan, selepas 91 hari itu baru mereka datang, ada kelewatan lah sedikit, nombor yang sama tu dapat mereka berguna balik ataupun sebagainya. Okey, perkaraan ni akan mengikut kepada itulah kaedah syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi masing-masing. Macam mana mereka akan membantulah, insya-Allah. Tapi 90 hari saja diberikan. Lepas 90 hari itu pakai tas surat diberi warning saja. surat amaran. Yes. Betul. Kemudian 90 hari tidak habis kita mendaftar, jadi rugi sendirilah. Betul sekali. Hilanglah nombor itu. Pengguna-pengguna juga akan diberi SMS notifikasi tu mengingatkan orang esok diberikan. masa ni akan 30 hari lagi masa tempoh kita akan memang akan disampaikanlah peringatan melalui SMS. Jadi perlu juga kepada bis kita ya untuk mematuhi apa yang dikongsikan. Betul. Dan untuk seterusnya Puan, di mana bagaimana pengguna kad SIM prabayar ini boleh menjalankan proses pendaftaran semula berkenaan? Proses pendaftaran semula ini boleh dijalankan sepenuhnya secara fizikal dengan menghadirkan diri kepada cawangan-cawangan penyedia perkhidmatan masing-masing, ataupun ke tempat-tempat awam yang ditentukan sudah oleh syarikat penyedia perkhidmatan. Selain itu juga ada juga kaedah yang untuk memudah carakan pengguna-pengguna kad SIM prabayar ni. Bagi pelanggan-pelanggan DST sahaja, proses pendaftaran semula ini boleh dijalankan sepenuhnya melalui platform dalam talian yang disediakan oleh DST. Bagi pelanggan-pelanggan Progressive dan Imagine, langkah awal proses pendaftaran semula ini boleh juga terlebih dahulu dijalankan melalui platform dalam talian yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan masing-masing. Akan tapi dalam hal ni, untuk melengkapkan proses pendaftaran semula tu, pelanggan-pelanggan Progressive dan Imagine masih perlu menghadirkan diri untuk pengesahan secara fizikal di cawangan-cawangan penyedia perkhidmatan berkenaan. Bagi pendaftaran semula ini disarankan bagi pengguna untuk bersedia dengan dokumen-dokumen sokongan seperti kad pengenalan yang asal dan masih sah. Pekerja asing juga untuk memerlukan perlu membawa pas pekerjaan atau ID mereka. Bagi perniagaan, sijil pendaftaran 1617 dan dokumen syarikat. Ini yang perlu disediakan apabila untuk hadir untuk daftar semula. Ada juga beberapa situasi atau senario yang ingin dikongsikan yang pihak IT pun ada membuat pertimbangan dalam memberi option penyelesaiannya. Contoh, jika ingin mendaftar awal. Contoh, kita nak kita sudah punya giliran misalnya 2 Februari. Tapi kita nak register awal. Lebih awal register awal mendaftar semula. Boleh. Datang saja kita punya penyedia perkhidmatan telekomunikasi. Ada juga contoh kalau berada di luar negara ataupun pengguna tidak dapat menghadirkan diri secara fizikal, pertukaran hak milik kad SIM ataupun pengguna di bawah umur 12 tahun. Semua ini senario ini sudah dipertimbangkan, dapat ada option lain untuk address lah. Jadi maklumat lanjut mengenai pendaftaran semula akan dapat diperolehi melalui laman web AITI
dan para penyedia perkhidmatan bermula 1 November 2024 ini, atau orang ramai boleh menghubungi penyedia perkhidmatan talian khidmat pelanggan bagi DST di 151, Imagine 111, Progresif di 177 mulai 1 November 2024 ini. Baik, sebetulnya banyak ingin kami tanyakan ni Puan. Mesti juga ramai juga penonton kita ni ingin bertanya ni dengan lebih lanjut. Tapi di kesempatan ini kita hanya cuma diberikan masa dalam 2 minit sahaja ya. Dalam lingkungan berkenaan mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pengguna-pengguna pendaftaran semula kad SIM prabayar ini Puan. Okay, terima kasih. Dalam kesempatan ini pihak AITI ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa proses pendaftaran semula ini tidak akan dijalankan melalui panggilan telefon atau mana-mana platform pesanan, contoh WhatsApp dan Telegram. Orang ramai juga dinasihatkan untuk berwaspada bagi kemungkinan scammers ni menyamar sebagai penyedia perkhidmatan telefon bimbit. Satu juga untuk dinasihatkan bagi orang ramai untuk tidak menyerahkan, menjual atau menyewakan, meminjam kad SIM mereka ni kepada orang lain. Ini juga adalah salah satu cara untuk mengelakkan penyalahgunaan kad SIM atau nombor telefon bimbit pengguna yang berkenaan untuk protect masing-masing. Ya, terima kasih. Ingin menambah jua saranan tadi dan nasihat tadi. AITI selanjutnya ingin menasihati orang ramai untuk sama-sama ketani bertanggungjawab ke atas kad SIM yang berdaftar atas nama ketani masing-masing. Dalam hal ini pihak AITI dan juga syarikat-syarikat penyedia telekomunikasi besar harapan kami untuk mendapatkan sokongan dan kerjasama orang ramai untuk menjayakan inisiatif ini. Ya, ketani boleh menjalankan peranan dan tanggungjawab ketani masing-masing dalam sama-sama berwaspada, peka pada perkembangan sekeliling dan mengesahkan dulu apa jua maklumat yang ketani terima. InsyaAllah ketani akan dapat menjadikan persekitaran digital ketani lebih selamat dan terjamin untuk ketani sama-sama memanfaatkan potensi dan peluang yang ada daripadanya. InsyaAllah. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Hajah Siti Hermi binti Haji Ibrahim, Timbalan Ketua Eksekutif Telekom AITI, dan juga kepada Puan Melissa Titi Mirda binti Nikman, Pengurus Kanan Market Regulation AITI. Semoga pengungsian berkenaan cukup padat dan juga sampai kepada habis kita dengan maklumat berkenaan, dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.